Kedua-dua COVID-19 dan influenza adalah dua jenis virus yang berbeza yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan di dalam semua peringkat umur dengan gejala yang sama. Maknanya, kedua-dua virus ini boleh menyebabkan seseorang mengalami demam, sakit tekak, batuk dan boleh melarat sehingga menyebabkan radang paru-paru di mana seorang akan menghadapi sesak nafas dan juga boleh membawa maut. Oleh itu, kita tidak boleh menentukan seseorang yang telah dijangkiti saluran pernafasan adakah diserang oleh COVID-19 atau influenza berdasarkan gejala yang dialami oleh mereka semata-mata. Kedua-dua virus ini juga tersebar melalui cara yang sama, iaitu melalui sentuhan, titisan pernafasan yang telah terampai di udara dan juga melalui objek yang telah tercemar dengan titisan pernafasan daripada seseorang yang telah dijangkiti. Kaedah kesihatan awam untuk mencegah kedua-dua jangkitan ini juga adalah sama, iaitu penjarakan sosial, mencuci tangan dengan kerap dan mengamalkan etika batuk yang betul. Adakah perbezaan di antara kedua-dua COVID-19 dan influenza ini? Terdapat sedikit perbezaan di antara keduanya. Yang pertamanya adalah kadar jangkitan dan penyebaran. Kebiasaannya, influenza adalah jangkitan yang cepat berlaku yang menyerang dalam tempoh 1 hingga 4 hari. Tetapi, jangkitan COVID-19 pula lebih panjang. Ia boleh terjadi dalam 1 hingga 14 hari. Pakar-pakar perubatan di luar negara telah membuat kajian dan telah merekodkan bahawa seseorang yang menghidap COVID-19 boleh menjangkitkan 2 hingga 3 orang yang lain. Dan ini adalah 2 kali ganda lebih ramai daripada jangkitan influenza. Influenza pula biasanya boleh menjangkiti 1 hingga 2 orang sahaja. Maknanya, jangkitan influenza lebih cepat berlaku daripada COVID-19 dan pesakit lebih cepat sembuh. Sebaliknya, COVID-19 pula menjangkiti seseorang secara beransur-ansur dalam jangkitan yang lebih lama dan menyerang lebih ramai orang lagi. Kesatuan Perubatan Sedunia atau WHO juga telah merekodkan bahawa penyebaran jangkitan influenza biasanya berlaku daripada kanak-kanak kepada orang dewasa. Tetapi, maklumat yang dikumpul setakat hari ini pula menunjukkan untuk jangkitan COVID-19, ia adalah sebaliknya. Jangkitan disebarkan daripada orang dewasa kepada kanak-kanak. Dan apabila kanak-kanak dijangkiti, mereka jarang mengalami simptom dan mereka akan lebih menjadi pembawa virus yang senyap. Di negara-negara 4 musim, jangkitan influenza adalah satu jangkitan yang boleh dikenal pasti kerana ia berlaku secara bermusim setiap tahun. Kita yang tinggal di Malaysia, di negara yang beriklim khatulistiwa, influenza berlaku sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, untuk COVID-19, kita tidak tahu lagi trend jangkitan ini bagaimana. COVID-19 adalah sejenis virus yang baru. Kita tidak tahu bagaimana ia bermula dan kita juga tidak tahu bila ia akan berakhir. Perbezaan yang paling ketara antara influenza dan COVID-19 adalah COVID-19 mempunyai kadar kematian yang lebih tinggi. Untuk influenza, cuma lebih kurang 0.1% sahaja pesakit akan menjadi serius dan boleh meninggal dunia. Sebaliknya, untuk COVID-19 pula, kadar kematian yang telah direkodkan oleh WHO adalah sehingga 3.4%. Golongan yang berisiko untuk mendapat jangkitan influenza yang serius adalah kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas dan pesakit-pesakit kronik yang lemah daya tahanan badan seperti pesakit kanser, pesakit buah pinggang, pesakit HIV dan sebagainya lagi. Untuk COVID-19 pula, golongan yang telah dikenal pasti sebagai golongan berisiko adalah lebih kepada warga emas dan pesakit-pesakit kronik. Bilakah kita perlu bimbang? Adakah kita perlu bimbang terhadap COVID-19 kerana seluruh dunia sedang mengalami musim pandemik sekarang? Kebimbangan kita perlulah berasas kerana kebimbangan yang tidak berasas cuma akan mengganggu kehidupan kita seharian dan kita akan mengalami stres. Memang betul seluruh dunia sedang mengalami serangan jangkitan COVID-19 dan ini adalah berbeza daripada denggi, malaria, TB dan influenza yang baru saya nyatakan sebentar tadi. Kerana
sehingga hari ini masih belum ada lagi rawatan khusus untuk COVID-19 dan tiada vaksin untuk mencegahnya. Oleh itu, sekiranya kita mengalami gejala jangkitan pernafasan dan kita telah terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 seperti kita ada sejarah perjalanan ke luar negara ataupun kita ada menghadiri majlis yang berkaitan dengan insiden COVID-19 seperti jemaah tabligh di Seri Petaling, kita mempunyai hubungan rapat dengan seseorang yang telah disahkan COVID-19 positif, ataupun kita berurusan dengan seseorang yang masih lagi menunggu keputusan COVID-19, kita perlulah bimbang. Dan untuk mengatasi kebimbangan kita itu, kita perlu pergi membuat ujian pengesahan COVID-19. Bagaimana pula sekiranya kita tidak ada mendedahkan diri kita kepada risiko-risiko saya nyatakan tadi, tetapi kita mengalami gejala jangkitan sistem pernafasan, kita juga perlu bimbang sekiranya itu berlaku. Lebih-lebih lagi sekiranya jangkitan saluran pernafasan itu tidak kebal dengan rawatan-rawatan yang biasa kita ambil, seperti kita makan ubat demam tapi demam kita masih berpanjangan, kita telah mengambil ubat batuk tapi batuk kita masih berterusan, dan sebaliknya kita menjadi lebih teruk, mengalami susah nafsu, kesukaran bernafas dan sebagainya lagi. Kita perlulah bimbang kerana COVID-19 telah juga tersebar di dalam komuniti kita, dan untuk mengatasi kebimbangan kita itu, kita perlu juga mengambil ujian pengesahan COVID-19. Tidak ada perbezaan yang dapat kita pastikan dengan nyata berdasarkan gejala dan simptom sahaja antara COVID-19 dan influenza. Akhirnya, walaupun kita sedang mengalami musim pandemik COVID-19, kita perlu ingat kita masih berisiko untuk jangkitan influenza. Tambahan pula kita berada di negara di negara tropika di mana influenza berlaku sepanjang tahun. Oleh itu, saya amat mengesyorkan silalah pastikan imunisasi influenza anda adalah terkini, kerana imunisasi influenza perlu diambil setiap tahun. Sekiranya anda pernah mengambil vaksin influenza pada tahun 2018, sekarang 2020, perlindungan itu tidak lagi berlaku untuk sekarang ini. Terima kasih.